Assalamualaikum kepada para penonton sekalian. Baik, pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe dan share kisah-kisah seram dalam channel ini. Kedua, seperti biasa saya mendoakan anda supaya anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Malam ini kita akan menceritakan satu kisah seram, yaitu bisikan halus di bilik 203. Sebelum kita memulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita semua terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin. Wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Tanpa berlengah lagi, jom kita terus mengikuti ceritanya. Nama aku Hani. Kisah yang aku ceritakan ini telah lama berlaku ketika aku masih lagi belajar di sebuah asrama penuh. Ketika itu aku berumur 14 tahun. Kisah ini berlaku di satu bangunan asrama pelajar perempuan. Untuk pengetahuan semua para penonton sekalian, blok yang diduduki oleh kami berhadapan dengan blok pelajar lelaki, dan blok kami berbentuk 4 segi. Jadi kalau mereka mahu ke bilik kawan-kawan yang lain, mereka perlu jalan saja, dan setiap sudut blok mempunyai tangga untuk naik ke atas. Hanya 2 tingkat sahaja yang digunakan, manakala yang lain ditutup kerana kekurangan pelajar di sekolah tersebut. Pada awal kemasukan, segala-galanya baik-baik sahaja. Sehinggalah pada satu hari, aku dan rakan baik aku yang lagi 2 orang memberanikan diri naik ke tingkat atas pada waktu senja. Motif kami hanya bersuka-suka. Kami teringin sangat melihat keadaan di tingkat atas itu. Cuma apa yang kami dengar dari mulut rakan-rakan senior kami, tingkat atas itu berhantu. Katanya pelajar tidak dibenarkan naik ke atas. Kononnya siapa naik tak akan jumpa jalan kembali pulang. Tetapi biasalah, kami ketika itu masih lagi tidak matang, dan rasa ingin tahu sangat membuak-buak dalam hati kami. Malah tingkat atas itulah tempat di mana berlakunya kes-kes yang menakutkan di blok tersebut. Kata mereka, beberapa tahun yang lepas, di salah sebuah bilik di tingkat tersebut, beberapa orang pelajar perempuan India telah bermain permainan Spirit of the Coin, yang kita tahu adalah permainan yang menyeru makhluk gaib datang. Lebih parah lagi apabila permainan itu menggunakan darah kerbau, yang mereka pun, para pelajar lain, tak tahu dari mana pelajar perempuan India itu mendapatkan darah tersebut. Sewaktu bermain, salah seorang daripada pelajar tersebut telah mengalami histeria yang menyebabkan keadaan menjadi kacau, dan mereka terlupa untuk menghantar makhluk itu kembali ke asalnya.
Jadi daripada situlah bermulanya kisah-kisah terjumpanya makhluk yang tidak diundang. Aku dan 2 lagi rakan aku naik ke tingkat atas. Lagak kami betul-betul seperti seorang pencuri. Takut kedapatanlah katakan. Walaupun keadaan waktu itu agak gelap menjelang maghrib, namun sinaran cahaya matahari senja itu menerangkan suasana. Lantai kelihatan kotor dan berminyak, manakala keadaan dinding nampak berdaki dan diconting-conting. Bau di tingkat itu juga agak kurang menyenangkan. Berapa nombor bilik itu ya? Soal Irma, rakan sebilik aku. Saya ingat aku tak silap lah, mereka kata nombor bilik itu 203. Bilik hujung sekali, kata Ijah sambil menunjukkan ke arah bilik yang paling hujung, betul-betul di tepi tandas. Aku menelan air liur. Segala yang terlintas di fikiranku ketika itu aku cuba lenyapkan kerana ketakutan mula meresap dalam hatiku. Maka kami bertiga pun berjalanlah perlahan-lahan menuju ke bilik yang disebutkan tadi. Memang benar tertulis di pintu bilik itu nombor 203 pada petanda pintu bilik. Ija cuba memegang tombol pintu, tapi cepat-cepat aku halang. Kau nak buka ke? Bukankah kita nak tengok-tengok saja? Jomlah balik. Aku dah rasa lain macam ni. Tangannya yang hampir menyentuh tombol aku pegang kuat-kuat. Ija merentap tangannya perlahan. Kemudian dia ketawa kecil. Aduh, kau janganlah takut, Hani. Tak ada apa-apa pun. Tak mungkinlah kita datang sejauh ini hanya untuk tengok bilik nombor saja. Come on lah. Imam mengangguk. Ikut kata Ijah. Aku akhirnya mengalah. Kemudian tombol pintu pun dipulas Ijah. Bunyi selak pintu yang tidak digris dengan minyak mengganggu pendengaran aku. Pintu bilik yang tidak berkunci itu akhirnya terbuka luas. Perlahan-lahan kami bertiga menapak kaki ke dalam bilik itu. Lah, Ijah mengeluh. Hanya kelihatan katil, meja belajar dan almari saja. Sama juga dengan bilik di bawah tu. Tak ada apa-apa pun yang menarik di sini. Aku dah agak dah. Apa yang diorang cerita ni semua ni tipu saja. Mereka tak nak kita naik atas ni. Sebab itu mereka reka-reka cerita bodoh ni. Ijah bercakap yang bukan-bukan. Aku cuba menegur Ijah disebabkan mulut celuparnya itu, tetapi tidak sempat kerana tiba-tiba bunyi suara seperti berbisik mengejutkan kami bertiga. Suara tersebut perlahan-lahan, sayup-sayup, seperti seseorang sedang membaca mentera dalam bahasa yang tidak dipahami serta tidak jelas. Kami bertiga menoleh ke arah belakang apabila kelihatan seperti ada sebuah tanduk besar datang menuju ke arah kami. Warnanya hitam pekat. Apa yang lebih menakutkan dan menggerunkan kami adalah kelihatan darah menitis-nitis pada hujung tanduk yang
tajam, lalu menitik ke atas lantai. Keadaan bilik mula bertukar menjadi lebih suram dan gelap, manakala di atas lantai pula menjadi kehitaman dan berdaki. Darah yang menitik bertukar mengalir sehingga air hanyir berwarna merah kehitaman itu mula membasahi lantai. Ijah yang tadinya bukan main berani tiba-tiba kelihatan terkedu dan kakuh, bahkan matanya terbeliak. Aku dan Emah cepat-cepat menarik Ijah keluar daripada bilik tersebut. Suara membaca mantra itu masih lagi kedengaran, bahkan semakin kuat. Baru sahaja kami ingin berlari pergi, langkah kami serentak berhenti, sebab di hadapan kami kini berdiri seorang perempuan berpakaian seperti pakaian tradisi Thailand dengan sebuah mahkota berwarna emas di atas kepalanya. Yang aku tahu itu ialah Chada Crown. Pada bahagian jari perempuan cantik tersebut kelihatan pula kuku yang panjang berwarna emas yang agak menyeramkan. Kemudian badan perempuan tersebut mula bergerak seperti menari sambil tangannya meliuk-liuk seperti mengikuti satu rentak gaib yang kami tak dengar, tapi hanya dia saja yang mendengarnya. Aku dan Emah cuba menarik Ijah pergi, tetapi kaki kami pula terasa seperti dipaku ke lantai, dan seperti kami dipaksa untuk melihat sesuatu yang tidak kami ingin lihat. Tiba-tiba perempuan tersebut berhenti menari. Matanya tepat memandang ke hadapan kami. Wajahnya yang cantik tiba-tiba terus berubah ke wajah yang amat buruk sekali. Perlahan-lahan dia turun ke bawah dengan kedua-dua belah tapak tangan bertemu lantai, manakala kakinya pula dikangkangkan, kepalanya disengitkan, dan perempuan tersebut sangat menyeramkan. Dia mula bersuara seperti suara kuntilanak yang menyeramkan. Dia mula perlahan-lahan menapak dalam posisi tersebut ke arah kami bertiga, sambil mulutnya terbuka mengeluarkan darah yang amat banyak. Kami sangat takut ketika itu. Badan kami menggigil semuanya, tetapi aku gagahkan diri. Cepat-cepat aku dan Emah menarik Ijah dan cuba untuk mengikuti tangga di sebelah bilik tersebut. Tetapi tiba-tiba saja tangga yang sepatutnya ada dalam bilik tersebut hilang. Kami tak menjumpainya, tak jumpa, tak nampak pun tangga tu. Apa yang kami nampak hanyalah sebuah dinding. Lebih menyeramkan lagi, perempuan tadi masih lagi merangkak-rangkak dengan cara yang menakutkan ke arah kami bertiga. Mulutnya semakin luas terenganga, sambil matanya yang hampir tersembul keluar itu menakutkan kami.